Way you move, that shit is beautiful. Late night crew, you're uno numero. POS, the feelings mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like filling up a cup, I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks, and I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunning them, and going ha ha ha. Oh yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah setia dan sedia menanti di hadapan baik di laptop mahupun di telefon bimbit anda. Okey, untuk tonton live saya pada malam ni. Okey, sebelum saya teruskan live saya pada malam ni, apa kata you all? Tolong komen dekat bawah kalau you all boleh dengar suara saya. Okey, kalau boleh dengar suara saya, tolong komen dekat bawah. Okey, apa yang you dah, kalau you boleh dengar, cakaplah you boleh dengar. Okey, right. Oh, dia orang tak tukar bawah ni. Tagline bawah ni. Okey, sementara itu daripada tadi saya ada nampak ada orang yang bagi salam dekat saya. Jadi waalaikumsalam kepada Tuan Syamsul, Tuan Pucuk Ubi, ya Allah nama. Okey, dari Cik Puan Mimi Hassan, Cik Puan pula, Tuan Azri, Tuan Niza, Tuan Idris. Okey, Tuan Fadlun, Tuan Syarin, ya waalaikumsalam, Tuan Daniel. Alright, Cun, semua dah reply. Dengar jelas 5/5. Okey, bagus. Since semua dah boleh dengar, semua dah boleh dengar saya punya suara, dan harapnya video tak terganggu lagi lah malam ni. Tengah hari tadi fresh betul lah live. Tengah-tengah live internet pula kacau. Okay, hopefully malam ni akan berjalan lancar. Kita doa sama-sama supaya malam ni live kita akan berjalan dengan lancar. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan, tajuk kita pada malam ni adalah catalyst. Okay, apa tu catalyst? Catalyst adalah pemangkin. Apakah pemangkin? Pemangkin adalah catalyst. Dan maka explanation tu takkan habis sampai bila-bila. Okay, sebenarnya tuan-tuan dan puan, apa pentingnya catalyst dan saham? Catalyst ni ataupun pemangkin ni sebenarnya bahasa mudah adalah keadaan ekonomi yang berlaku sekarang. Tu maksudnya catalyst. Apa cerita-cerita yang ada dekat luar sana, apa bisikan-bisikan syaitan ni rojim yang telah diikat ada dekat bawah sana. Okay, apa bisikan-bisikan yang ada dekat luar sana lah basically. Maksudnya keadaan ekonomi, keadaan politik, apa kita sebagai pelabur, pelabur dan pedagang yang berilmu, berilmu serta bertakwa. Bertakwa, amin.
kita sebagai pelabur dan pedagang yang berilmu, tak perlulah jadi seperti netizen yang standardized dekat sana. Okey, yang mana bila sesuatu perkara yang berlaku saja, kita pun sibuk juga nak mengomen, nak post dekat social media, memberikan pandangan dan pendapat kita. Tapi sebaliknya, jika kita menjadi pelabur dan pedagang, apa yang kita buat, apa sahaja cerita yang ada dekat luar sana, sebenarnya akan memberi kita peluang dan ruang untuk meraih keuntungan dalam pelaburan atau perdagangan atau dagangan kita di dalam bursa Malaysia lah. Jadi apa sahaja cerita yang ada dekat luar sana, semuanya kita boleh dapat bahasa mudahnya, kita boleh bantu kita untuk jana income, jana profit daripada stock market. Macam tu cerita dia. Jadi instead of kita sibuk nak komen kat sana, whatever happen out there, kita bersorak je lah. Yeay, sebab kita tahu apakah potensi dan peluang yang bakal berlaku, dan apakah peluang yang kita boleh ambil. Okey? Saya rasa bukan tuan punya line, saya punya line. Okey. Okey, baik. Bukan line anda yang masalah, line di tempat saya yang masalah. Dah 2-3 hari line ni memang ada masalah lah kat sini. Saya tak tahu apa masalah dia. Okey. Jadi saya minta maaf. Ya, betul, lampu internet saya bertukar-tukar. Harapnya dia kekal hijau. Jangan ditukar colour merah lah kejap lagi. Okey. Ni duduk jeling ni. Okey. Maaf atas masalah internet lah. Itu masalah yang kita tak boleh nak kawal lah. Okey. Kita dah bayar bil, kita dah subscribe dia kan, tapi dia tak boleh nak provide, kita tak boleh nak buat apa juga kan. Okey, saya minta maaf atas masalah line internet di tempat saya. Okey. Alright. Okey, baik. Merah balik. Astaghfirullahalazim. Bertenang. Baik. Alahai. Okey, baik. Macam mana ni nak buat? Okey. Baik. Saya cuba pendekkan lah dan ringkaskan apa yang saya boleh buat. Okey, saya cuba pendek dan ringkaskan apa yang saya boleh buat. Dan kalau video live ni buffering, sebab kita ada recording dia tak terganggu. Jadi kalau tak ada apa-apa masalah, saya akan upload je lah yang recording. Jadi dia nampak lebih smooth, lebih orang kata berjalan lebih baik lah dia punya ni. Okey. Baik. Fras betul lah. Okey. Dah lah ni Fras. Lepas tu dia kacau pula kita punya Steam. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, kenapa pentingnya Catalyst ni sebenarnya dia bantu kita lah. Sebenarnya dia mempercepatkan proses kita mendapat keuntungan. Okay, you just imagine bila you beli saham, saham tu you dah study, everything is good, everything is nice. Okay, it is a special ingredient, bla bla bla. Okay, jadi semua dah cantik, tetapi bila tak ada catalyst, tak ada pemangkin, apa yang berlaku dengan saham ni? Saham ni you beli, dia akan duduk stagnan. Dia naik sikit, dia naik sikit, dia naik sikit, dia naik sikit. Dia tak akan naik sekali zoom macam tu. Jadi Catalyst ni, tuan-tuan dan puan, dia bantu saham yang you beli tu dia akan naik dengan cepat. Seperti contoh saham Keplas yang naik 30% minggu ni. Wow. Apa lagi yang naik minggu ni? Janganlah cakap harga saham-saham 10 tu, okey? Tak main lah saham-saham 10 ni. Bukan sebab tak suka, memang saya tak suka lah, bukan sebab apa, sebab risiko dia kecil sangat lah. Saya tak suka kalau
risiko dia tu terlalu kecil. Maksudnya jatuh 1 sen, that's it, you punya risiko. Saya tak suka macam tu. Okay, biar dia ada cushion sikit. Jadi saya selesa 50 sen kat atas. Tapi kalau ada peluang yang 40 sen, apa salahnya? Okay. Jadi apa yang menyebabkan saham K Plus boleh naik sehingga hampir lebih 30%? Saham-saham, banyaklah saham, even dah 100% pun banyak sepanjang PKP ni. Apakah yang menyebabkan saham-saham ni terus naik? Jawapan dia adalah catalyst, keadaan ekonomi di luar sana. Jadi keadaan ekonomi di luar sana, cerita-cerita baru, cerita-cerita panas, semua benda yang ada dekat luar sana lah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sebagai pelabur dan pedagang, instead of kita orang kata jadi netizen yang biasa dekat sana, kita jadilah netizen yang luar biasa, di mana bila cerita tu keluar, kita tahu dah peluang apa kita nak ambil. Kita dah tak jadi macam netizen, oh benda ni aku tahu dah apa aku nak buat. Tu sebab saya sharekan dulu semalam dan 2 hari lepas, you kena tahu industri syarikat tu, business models dia apa semua, siapa owners dia. So bila you tahu semua benda ni, bila satu cerita atau satu berita yang keluar dekat dalam akhbar mahupun keadaan ekonomi yang berlaku, contoh macam sekarang ni adalah COVID apa semua, and in future saya tak tahu apa lagi yang bakal berlaku. So you dah tahu keadaan ekonomi tu macam mana, dan sekarang ni hangat diperkatakan yang ramai orang yang bakal hilang pekerjaan. Okay, apa impak dia? Apa impact dia kepada kepada ekonomi. Alright. Sebab anyway kerajaan ni dah keluar stimulus package dia, supposedly untuk 2-3 bulan dia boleh bertahan lah dulu, while at least lah boleh bertahan, boleh survive sementara you nak hit ni. Okay. Dan kenapa saham Can1 naik? Okay, siapa perasan saham Can1 naik untuk seminggu ni lah, especially dia naik tak berhenti, babe. Okay, semua ada cerita di balik tabir, ada kisah-kisah di balik tabir. Okay, anyway, the latest news yang saya dapat hari ni adalah cerita daripada yang MyEG bakal dapat pesaing, yang mana MyPay akan bersaing dengan MyEG, dan MyPay orang di belakangnya adalah Sinotop. Okay, jadi di belakangnya adalah Sinotop. Itu antara sebab lah kenapa saham Sinotop naik mencanak-canak. Baik. Putus-putus juga. Okay, tak apalah. Jadi saya akan record saja video ni dan saya akan upload kemudian dekat Facebook group ni juga saya akan upload. Jadi tak best juga sebenarnya sebab tak ada interaction. Okay, jadi nak buat macam mana kan, lain internet mencemburui kita. Dia cemburu kita, mentang-mentang lah dia dah tukar dia punya chairman, dia buat hal pula kan, nyampah pula aku. Okay, alright. Okay, baik. Jadi catalyst ni tuan-tuan dan puan, cerita-cerita ni semua you boleh cari maklumat ni semua menggunakan tools percuma yang ada dekat luar sana, yang mana you boleh tengok balik, refer balik pada live kita yang sebelum ni, dan tools tu semua boleh diguna pakai dan boleh membantu kita untuk mendapatkan berita-berita. Dan macam mana you relate, basically macam mana you relate adalah you tengok balik live kita yang dua live kita sebelum ni, yang you kena faham industri dia, cerita industri, lepas tu cerita management dia, how to relate dengan industri. So contoh macam TMB chairman baru kan, apa impak dia terhadap saham-saham ni, dan kenapa dia dilantik jadi chairman. Okay, itu semua catalyst. Adakah ini ada satu pelantikan yang baik? Pada saya itu ada salah satu. Okay, ini pandangan kita pula lah, kita sebagai orang Marhain ni, rakyat Marhain. Pada pandangan saya macam tak ada impak sangat lah. Okay, sebab apa produk baru pun dia nak keluar, 5G pun internet sekat-sekat juga malam ni kan. Jadi tak ada function juga pun. Nampak geram, nampak marah dengan chairman baru tu.
Okey. Jadi pada saya memang tak ada impak yang dia TMB. Ya Allah, aku cakap pasal Unify nampak marah punya pasal. Okey. Pada saya dia naik jadi TMB punya chairman yang baru, apa kaitan babe? Okey, apa kaitan TMB dengan Unify marah? Unify ni pasal chairman TMB kena marah. Okey, untuk tenaga, pada saya dia tak ada benda-benda baru tau. Tak ada benda baru. Anyway, it's electricity. Apa produk baru yang dia nak keluar? Semua orang consume electricity. Dekat Semenanjung ni semua tenaga yang conquer. You tetap kena bayar bil. Okay, kalau dia nak naikkan, increasekan dia punya profit, nak tak nak, dia kena naikkan tarif lah. Yang boleh naikkan tarif ni kerajaan je. Jadi apa fungsi dia duduk situ? Jadi pada saya macam tak ada apa-apa pun direct impact dia terhadap terhadap saham tenaga. Okey, dia macam tu je. Dia tak ada apa-apa pun, dia tak ada direct impact. Okey, tapi impact dia mungkinlah impact dia terhadap kantung-kantung orang-orang di atas sana lah. Saya tak tahu. Okey, anyway, memang tenaga pun antara yang penyumbang kepada wang terbesar pun kepada kerajaan, sebab yalah semua orang bayar elektrik apa? Kan semua consume elektrik. Okey, jadi macam no point sangat lah sebenarnya dia dilantik yang baru pun. Okey, terus hijau kau daripada tadi kena maki sikit. Okey, good. Hopefully dia hijau sampai kita habis live pada malam ni tanpa gangguan. Okey, jadi you kena relatekan balik dengan keadaan ekonomi. So contoh keadaan ekonomi kita sekarang ni, kenapa saham Hartalega naik mencanak-canak? Okey, kenapa Hartalega naik dulu? Kenapa Top Glove naik dulu? Okey. Okey. Jadi kenapa mereka ni semua naik dulu? Kan? Sebab keadaan ekonomi sekarang. Keadaan ekonomi sekarang macam mana? Keadaan ekonomi sekarang yang mana kita semua kena PKP dan semua orang takut dan semua orang tiba-tiba jadi germophobic. Takut dengan germs. Okey, orang bersin kita dah jeling dia bersin babe. Kan? Jadi saham-saham healthcare akan mendapat impak lah sebenarnya. Itu sebab saham-saham ni bergerak. Dan kenapa saham Care Plus baru berjalan? Dia tak adalah baru berjalan, bermaksud Comfort dan Care Plus dia naik mencanak-canak. Sedangkan Hartalega, Top Glove, Supermax ni semua dia dah macam slow down. Sebab apa? Okey? Sebab apa? Sebab dia yang pertama, sebab cerita ni dah hujung orang kata dah di hujung landasan. Okay, bila hujung landasan ni saham-saham murah je lah yang berjalan, yang dalam industri dia. Supposedly yang berjalan dulu Hartalega semua dah naik dah, memang dah meletup dah. Okay, so sekarang ni adalah musim untuk Hartalega. Jadi dia dah towards the end of the cycle. Okay, maksudnya cerita tu orang dah macam dia dah macam tepu. Manusia kita ni semua dah mula tepu macam apa lagi dia nak dapat, consuming. Orang still consume produk dia apa semua kan. So apakah yang bakal berlaku next, since memandangkan PKP dah bakal habis, bakal ke penghujungnya pada 12 Mei, dan ramai lagi yang akan masuk kerja apa semua. New normal katanya, mungkin ada yang bekerja tapi bekerja dari rumah. Tapi ini semua catalyst yang kita boleh take note dan kita boleh tangkap dan kita boleh cuba fahamkan dan kita boleh cuba relatekan. Okey, baik, kita ambil satu contoh lah macam mana kita nak tengok news yang ada dekat luar sana. Saya suka pakai DH. Okey, DH ni dia updated lah almost every hour dia ada satu news yang baru. Almost every hour. So kita tengok dekat akhbar DH, okey, yang kat sini. Alright. Okey, kita tengok dekat sini. Alright. Kita tengok dekat sini, ini masih COVID, ini masih COVID, ini masih COVID. Okey. Okey. COVID. Ni COVID, ini apa lagi? APEC Trader Minister commit to mitigate. Ni you boleh baca. Nampak tak berapa ni? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ni baru baca. Okey. Sebab apa? Sebab yang ni dah basi, ni tak ada kaitan dengan saham, ni tak ada kaitan dengan saham, tak ada kaitan dengan saham.
Ini kalau nak baca, kalau nak faham gosip-gosip yang dekat luar sana lebih, boleh baca, lepas tu kita proses dan hadam sendiri, jangan share. Okay, jadilah manusia, jadilah netizen yang saya lupa terma tu, yang berhemah lah maksudnya. Jangan sibuk-sibuk nak bercerita pasal benda yang kita tak pasti arah tuju sebenar, dan kita tak tahu pun apa dia punya tujuan apa semua. So abaikan. Ni kalau you nak baca boleh baca, tapi boleh abaikan. Okay, you perasan tak bila you nak masuk mall sekarang, you kena tulis pakai pen, padahal Green Packet baru keluarkan apps yang latest, yang mana you hanya scan muka, you dapat semua maklumat manusia tu. Wow, power gila. Okay, power gila apa ni. Tapi itulah, bila saya nak masuk Giant tadi terus potong steam, sebab dah turun-turun kan, tengok kat Giant tu macam gila panjang babe. Lepas tu semua pegang pen yang sama kan, macam tak apa lah, tak jadi yang masuk. Okay, kenapalah dia tak pakai app yang Green Packet buat tu kan, scan muka kita je, walaupun nampak mata je kan, sebab pakai mask. Kan, at least nampak tak, germaphobic tu dah wujud dekat dalam diri kita. Okay, sebelum ni kalau boleh kita mandi sehari sekali ke kan, punyalah pemalas kan. Sekarang ni kalau boleh kan, setiap jam mandi, sekejap-kejap mandi, punyalah germaphobic sekarang kita ni semua kan. Okay, padahal sebelum ni kalau baju, kalau boleh kita kumpul seminggu baru nak cuci hujung minggu kan, konon itulah waktu free kita apa semua kan. Sekarang ni lepas pakai, buka terus cuci kau, punyalah takut dengan COVID ni kita. Sebelum ni tak ambil kisah pun kan, macam tak ada apa-apa, normal lah, apa bla bla kan. Jadi itu keadaan ekonomi sekarang lah, keadaan diri you sekarang. Ekonomi ni dia bukannya pasal semua benda yang besar tau. Ekonomi ni adalah bermula dari diri you. Okay, sekecil-kecil ekonomi ada dalam diri you, sebab you adalah sebahagian daripada satu ekonomi yang besar. Okay, saya tak suruh beli saham Green Packet, saya suruh beli produk Green Packet tu. Download dekat dalam app, scan orang nak masuk, jadi tak payahlah pegang pen. Kan? Lepas tu ada juga orang tanya saya, kenapa dia minta kita tulis nama apa semua. Yelah, kalau ada kluster yang baru wujud, kluster shopping mall, dia boleh panggil semua yang pergi shopping mall tu pergi buat saringan. Jadi semua yang pergi mall tu pada hari yang tersebut, semua kena kuarantin beramai-ramai. Kuarantin lah dalam mall tu. Okay, yes, Green Packet memanglah tak syariah. Saya tak suruh beli saham Green Packet, saya suruh beli dia punya produk, install dekat dalam phone. Kan lebih selamat macam tu. Punyalah takut kau nak pegang pen tu, tentang dia ni ada COVID ke, aku tak nak pegang pen. Okay, okay. Jadi ni dia tuan-tuan puan. Okay, kita ni you boleh baca, you bacalah kejap lagi. Alright, nampak tak berapa news baru saya skip, sebab news ni dah basi, dah tepu. Kenapa dah tepu? COVID ni dah lama dah babe, daripada bulan 2 lagi cerita dia. Jadi kita sebagai manusia ni pun dah tepu dah dengan consumption of berita pasal benda yang sama. Okay, lainlah kalau tiba-tiba dia keluar, yes, vaksin yang memang confirm apa ni, boleh membantu masalah COVID. Yes, itu adalah news yang mungkin saya akan baca, sebab saya nak tengok siapakah yang bakal dapat siapakah yang bakal dapat impak daripada situ. Contoh, kalau syarikat tu adalah syarikat luar negara yang dapatkan benda tu, siapa yang dekat Malaysia yang akan distribute benda tu? Nampak tak? You boleh relate. Okay, you boleh relate benda-benda tu. Okay, you boleh relate benda-benda tu macam tu. Tapi yelah, bila COVID ni kan, tak ada cerita pun yang orang kata benda baru. Ni kes lagi, ni kluster baru, ni kes ini parlimen apa benda. Okay, ni kes. Okay, ini fund ni tak ada apa-apa, ni dia akan guna balik untuk ni. Ni untuk solat dekat surau dan masjid. Ini premis ditutup, tak ada apa-apa, kes juga. So you baca terus, nampak tak? Saya tepu. Bila you tepu, you tak payah tengok, you skip terus sampai kat sini. So apakah cerita kat sini? Sebab dia cerita economic impact. Okay, jadi you bacalah apa dia cerita apa semua kan dekat pasal impact ni. Okay, apa impact punya view apa semua, dan apa yang kemungkinan dasar-dasar baru yang akan wujud apa semua, you boleh baca. Alright. Okay, nampak? Saya scroll sekali je, saya dapat tangkap satu benda je yang dia cakapkan kat sini. Satu poin penting yang dia cakapkan kat sini. Okay,
Sekali scroll je, sekali nak pak dapat dah. Power gila, nampak tak? Maksudnya saya tak baca, saya scan. Okay, saya scan titik, apa yang saya jumpa, cerita dia dekat sini. Okay, okay, cerita dia ni, maksudnya essential good, make sure tak terganggu. Okay, bermaksud agreed yang essential good jangan diganggu, jangan dicuba politikkan lah. Maksudnya macam tu lah apa semua. Okay, ni satu, yes, good. Satu lagi ni ni ayat dia. Okay, nampak ayat dia tu? Digital economy ecosystem, bermaksud semua benda-benda digital je sekarang ni. Okay, so nampak ni, by further harnessing, maksudnya dia suruh dia menggalakkan lagi pembangunan teknologi lah, untuk membantu meringankan beban dan ekonomi. Okay, jadi so poin penting yang you boleh ambil daripada sini adalah teknologi lah. Okay, teknologi yang you boleh take away daripada sini. Sebab essential good ni memang dah lama dah, daripada awal PKP lagi, essential good kan. So yang benda baru adalah digital economy. Okay, means teknologi lah, saham-saham teknologi. Okay, saham-saham teknologi. Apakah saham-saham teknologi yang bakal mendapat tempias? Ada rumours. Okay, nampak tak? Ada bisikan-bisikan dekat luar sana yang kemungkinan kita semua kena tukar IC. Okay, sebab apa kena tukar IC? Saya rasa sebab ramai sangat pendatang yang dah ada IC sekarang ni. Jadi tu antara cara mereka untuk ni lah, untuk curbkan masalah tu, supaya semua dia dapat tapis semula rakyat Malaysia yang genuine, yang sah. Okay, saya rasa tu je lah antara sebab. Jadi itu rumours, yang kepastian dan kesahihan dia tak tahu lagi. Jadi bila you tahu ada bisikan dekat luar sana, apa you buat? You belilah saham Panasonic. Dengar tak? Tak dengar kan? Tak dengar tak apa. Okay, you tak dengar tak apa. Okay, dan you tengok okay, ni news. Nampak industri apa ni? Bus dan transportation industry transportation lah, maksudnya industri tourism. Okay, yang related dengan tourism. Dia cakap dia sanitize menggunakan UV ray. Wow, gila babe. Sebelum ni kita vacuum sental-sental je kan. Sekarang ni dia siap guna UV. Okay, UV pakai hazmat masuk kan. Check dalam tu, padahal nak make sure bersih tak bersih. Gila lah. Nampak kan, kalau kita terlepas satu spot tu memang kena marah lah orang yang tukang cuci tu. Okay, tapi yelah, ini adalah langkah berjaga-jaga. This is the new normal. Okay, sebab yelah, dia nak run juga bisnes macam mana pun. Anyway, dia tetap nak run bisnes. So kita boleh tangkapkan dekat sini, kemungkinan lepas ni semua syarikat-syarikat yang related dengan tourism, especially public transportation, inilah dia. Okay, inilah kemungkinan the new normal untuk kita membersihkan kapal terbang dan kenderaan. Okay, baik. Jadi yang seterusnya, yang ni penting ke tak nak baca? Tak payah baca. Yang ni okay, ni you boleh baca sikit. Kenapa ni boleh baca sikit? Okay, sebab kita nak tahulah 3.5 juta ni untuk apa. Okay, memang kita tahulah, tapi you boleh baca into detail lah. Sebab ada yang bantuan yang latest pun ramai yang tak dapat kan. Saya tengok dekat Facebook saya, ramai yang tak dapat. Okay, ramai yang tak dapat bantuan yang kedua ni. Okay, jadi macam saya memang langsung tak dapat. Bantuan pertama pun tak dapat. Jadi taklah peduli apa kan. Jadi nak buat macam mana kan. Bantuan pertama saya tak dapat, jadi kalau kedua ni pun saya memang tak tengok dah. Jadi saya bantuan bisnes pun saya tak tahulah saya dapat ke tak. Sebab saya tak buka. Tak buka tapi sale naik. Okay, tapi tak apalah, tu rezeki lah masing-masing. Kalau dapat, kalau tak dapat tak apa, bukan rezeki kita kan. Ada orang yang lebih memerlukan dekat luar sana. Baik, kita teruskan lagi. Okay, you boleh baca yang pasal KWSP ni. Maksudnya ada bantuan daripada segi kewangan, sebab dia nak duit tu flow dekat dalam ekonomi.
Bila duit tu bertukar tangan, tu maksud ekonomi sebenarnya tuan-tuan dan puan. Ekonomi bermaksud adalah berapa cepat RM1 tu bertukar tangan. Tu maksud definisi ekonomi. Okey, dulu Kemaila punya sakit kepala fikir kan, apa benda lah ekonomi ni waktu belajar dulu kan. Bila sekarang ni, bila macam dah tahu kan, ekonomi ni is about how quick RM1 tu bertukar tangan. Antara contoh, saya dapat RM1 daripada Tuan Farhan, saya dapat RM1 tu saya bagi dekat Tuan Izzuddin. Macam tu. Dapat RM1 tak tukar, dapat RM1 tak tukar. Maksudnya cepat. So tu sebab dia nak ada liquidity dekat dalam ekonomi. Dia nak duit tu cepat berpusing. Jadi dia tak nak duit tu setakat stagnan, duduk dekat dalam duduk diam-diam. Okey, sebab dia nak spending tu berlarutan dan terus berlaku. Okey, tu sebab even dekat Amerika pun berapa juta rakyat dia hilang pekerjaan. Okey. Okey. Even berapa juta hilang pekerjaan, tapi dia punya NYSE, New York Stock Exchange, tetap positif. Sebab kerajaan dia keluarkan stimulus berapa bilion, saya tak ingat dia punya nilai. Sama juga dengan kita, yang mana data maklumat yang latest, yang mana 600,000 rakyat Malaysia bakal hilang pekerjaan. Itu data lah yang daripada jabatan apa dah tahu saya baca tadi. Okey, 600,000 yang bakal hilang pekerjaan. Jadi kerajaan dia akan cuba buat satu stimulus, make sure ekonomi masih stabil. Dia akan cubalah buat stimulus package untuk bantu juga duit ekonomi negara, sebab dia nak duit tu spending dekat dalam negara. Okey. Okey, sini. Okey, tak ada. Skip. Next. Okey. Yang ni you boleh baca kalau you nak baca, tapi anyway you tak boleh beli pun saham bank. Okey. Lagipun kadar interest dah diturunkan pun. Bila kadar interest dah diturunkan, maksudnya bank punya business impact lah, ada impact sikit dekat business bank punya business lah. Okey, sebab interest tu lah dia orang punya profit pun. Tu sebab bank semua tak patuh syariah. Gila. Okey, sebab dia punya business adalah dia jual loan dan income dia adalah daripada interest. Jadi tu sebab bank semua tak patuh syariah untuk you beli. Tapi you boleh baca lah untuk fahamkan. Dia ada pros and cons bila kadar bila interest rate dah dipotong, direndahkan. Antara impact dia, dia menggalakkan lagi kita apply loan sebab kita bayar interest lebih rendah. Itu satu. Okey, yang kedua, impact dia kalau orang tak apply loan, bank tak ada profit lah. Okey, maksudnya sekarang ni bank punya produk tengah on sale. Tu maksud dia. Maksudnya bank punya produk tengah sale. Jualan hebat loan. Okey, maksudnya loan tu tengah diskaun, tengah sale. Kalau you beli loan tu, you apply loan tu, you bayar tak tinggi lah dia punya interest. Macam tu lah lebih kurang, kalau bahasa mudah you nak fahamkan pasal loan ni. Okey, jadi bila tengah sale, agak-agak ramai tak yang apply. Okey, nak beli rumah sebab rumah pun tengah sale. Nampak? Itu cara kerajaan nak make sure duit tu bertukar tangan. Tu sebab dia rendahkan kadar interest. Kenapa dia naikkan kadar interest? Sebab dia nak you menyimpan. Sebab duit ni terlalu liquid dekat dalam pasaran. Jadi dia naikkan kadar interest. Jadi bila dia naikkan kadar interest tu, tuan-tuan dan puan, okey, bila dia naikkan kadar interest tu, duit tu dia kurangkan liquidity dekat dalam market. Okey, bila interest tu naik, dia kurangkan liquidity dalam market. Jadi tu yang dia naikkan. Jadi bila you simpan duit, you dapat pulangan lebih tinggi. Dia macam tu. Okey, so bila diturunkan kadar interest, dia nak menggalakkan liquidity, orang spend duit. Okey, jadi bila bank bagi loan, sebab orang akan beli rumah tengah diskaun apa semua. Nampak tak macam mana you faham ekonomi, you relate ke ekonomi? Tak payah, orang kata tak payah jadi expert, tak payah jadi pakar ekonomi. You terlibat dalam saham. Okey, sabarlah. Sabar. You bila you terlibat dengan saham, you just take note, aware pasal benda ni, dan you cuba fikir dalam sudut pandangan bisnes.
bila you fikir benda dalam sudut pandangan bisnes, okay, sebab you bila you terlibat saham, bila you beli saham, you adalah business owner. Jadi bila you dah beli, you adalah business owner. Jadi bila you pandang satu benda ni daripada sudut pandangan bisnes, contoh macam bank kan, you tahu business bank ni adalah loan, okay, income dia adalah daripada interest dia. Jadi bila kita dah tengok interest dia tu kan, bila kita dah tengok interest dia turun, dia akan menggalakkan spending dekat dalam market. Okay, jadi orang akan apply loan, beli rumah apa semua. Jadi duit tu sentiasa berpusing. Itu maksud dia. Jadi bermaksud kalau orang sibuk apply loan untuk beli, bila orang nak apply loan, orang apply loan untuk beli apa? Beli rumah. Okay, saham-saham apa yang develop rumah, yang bangunkan rumah? Ecoworld, apa lagi, dan banyak-banyak lagi lah yang listed dekat dalam bursa. Kita ada macam-macam, saya tak ingat. Yang saya ingat Ecoworld je, sebab selalu nampak iklan Ecoworld je. Okay, yang lain ni macam tak kerti buat bisnes, tak ada marketing langsung. So kita tahu ada Ecoworld, and then kita apply loan selalu lagi untuk kita beli apa? Beli kereta. So saham-saham automotif. Nampak tak? Bila nampak saya cerita daripada bank tadi, business bank. Okay, jadi bila you fikir balik, okay, ni business bank, dia nak menggalakkan orang spend, tapi selalu orang apply loan dari bank untuk apa? Untuk tujuan benda-benda ni. Okay, nampak? Anyway, bila dia dah bagi loan pun, kalau sebagai syarikat, contoh, kalau syarikat saya listed, saya nak expand business saya tahu interest sekarang tengah rendah, saya apply loan untuk expand business saya, untuk bangunkan lagi bangunan-bangunan saya. Waktu inilah untuk saya bangunkan bangunan saya akan apply loan. Nampak tak? Saham-saham yang berkaitan dengan maksudnya dia nak menggalakkan semua orang apply loan masa sekarang ni. Alright? Tu maksud dia. Tu sebab dia merendahkan. Jadi okay, good question daripada Tuan Aizat. Dia tanya, kalau catalyst pasar kadar pengangguran naik, macam mana dia boleh bagi impak kepada pasaran saham? Saya kurang faham. Okay, baik, good question. Okay, macam saya cakap tadi, bila kerajaan dia tak akan biarkan keadaan ekonomi terganggu. Jadi apa dia orang buat? Mereka pastikan stimulus package untuk orang yang bakal kehilangan pekerjaan ni, at least dia boleh survive 2-3 bulan sebelum dia cari kerja yang baru. Dan kenapa dia rendahkan kadar interest loan? Supaya syarikat-syarikat ni boleh apply loan daripada bank, dan duit ni untuk bantu recover. Okay, bisnes dia tutup ni apa semua kan, so dia recover, so dia boleh buat rehiring. Okay, tu cara dia pusing tau. Dia pusing rehiring semula. Jadi sebab dia nak cuba kurangkan kadar interest. So yelah, bila you apply loan apa semua untuk expansion, you nak expand, you perlukan tenaga kerja. Bila you perlukan tenaga kerja, you buat rehiring. Jadi you minta loan. Jadi syarikat-syarikat mana yang nak buat expansion di kala waktu ini, you cari peluang tu. Saya nampak sekarang ni saham-saham yang memang nak pulun cari pekerja, yang memang pulun untuk expansion adalah saham-saham teknologi. Jadi kita tengoklah saham-saham teknologi, sebab sekarang ni semua orang dia ada germophobic tau. Nampak tak macam mana daripada bank, daripada kadar pengurangan hilang kerja apa semua kan. Nampak tak dia punya relation dia tu. So tu sebab dia turunkan interest rate. Dia nak make sure orang yang hilang pekerjaan ni akan di-rehire semula oleh syarikat-syarikat yang nak expansion, especially syarikat-syarikat teknologi. Okay? Dan macam mana based on ni adalah disebabkan kadar interest turun. So dia nak expand, dia perlukan tenaga kerja baru, dia apply loan. Dia perlukan tenaga kerja, dia hire. Nampak tak dia punya proses ekonomi? Ekonomi ni complicated, semua benda dia related tau. So bila you sebagai business owner, you akan fikir, okay, dia pusing sini, ini benefit untuk aku. Dia macam tu. Okay, you kena faham benda tu. Alright. Untuk short term mungkin akan terganggu sebentar. Okay, ekonomi kita mungkin akan terencat sebentar, harap-harapnya begitu. Tapi sebab ada stimulus package, okay, package bantuan kerajaan, hopefully dia tak akan bagi impak yang terlalu teruk. Okay, dan bila pengangguran naik, you still have to consume food, you have to consume healthcare, you still have to consume every essential goods, you still have to consume. Okay, at the same time you nak make sure you diri you selamat apa semua. So go for saham-saham yang essential, sebab
benda ni yang penting. First thing first is about diri you punya health, you punya perut you mesti kenyang, ada bumbung atas kepala apa semua. So ini stimulus package yang kerajaan sedia bantu sebenarnya. Okay, bila dia bagi you duit tu you nak spend ke mana? Ni relationship dia, kadar interest turun. Okay, kadar pengangguran naik, stimulus package keluar, dapat dekat orang-orang yang pekerjaan ni. Jadi apa yang dia dapat? Dia pergi ke mana? Dia spend duit tu ke mana? Ke syarikat-syarikat macam mana? Syarikat essential goods. So dia nak make sure essential goods ni orang masih lagi dapat makan. So you make sure you pantau rapat lah essential goods punya saham-saham ni. Alright, tu maksud dia. Okay, saya nampak dekat skrin saya ni dia tersekat-sekat. Harapnya suaranya tak sekat-sekat macam skrin juga. Okay, tapi saya punya internet hijau. Ni saya dah tak faham ni. Okay, good. Jadi macam tu sebenarnya, you cuba relatekan everything. Economy is all about everything that is happening around us. Okay, yes, nampak? Tu relationship dia. Okay, jadi adalah confirm ada impactnya terhadap market. Jadi you tengoklah siapa yang nak yang syarikat mana yang tiba-tiba announce dapat projek. Syarikat tu confirm dia akan ambil loan. Sebab nak pula sekarang ni tengah yes, tu maksud dia. Tu sebab kerajaan kurangkan kadar interest. Okey, dikurangkan kadar interest dengan harapan owner business ni apply that loan untuk make sure orang-orang ni tak hilang jobs. Okey, tu satu. Yang kedua, dia bagi stimulus supaya mereka ni boleh, duit tu masih lagi sekelit dalam ekonomi, supaya ekonomi tu sustainable. Tu maksud dia. Tu sebab dia kurangkan kadar interest tu apa semua. Sebab dia tak nak benda-benda ni terlalu teruk impact dia. Tu sebab dia kurangkan juga kadar interest tu. Okay, so you tengok pula kat sini, ini pasal moratorium. You boleh baca lah. Okay, ni you boleh baca. Tak tahu didiscuss dengan siapa sebab dia tak itu detail sangat ni dia punya tajuk. So you boleh buka tengok. Dia dengan Trump. Saya tak tahulah apa dia nak cooperate. Okay, maksudnya you boleh baca. You boleh baca lah apa yang dia nak cooperate dan siapa yang bakal dapat imbuhan daripada benda yang berlaku ni. Okay, bagus Tuan Zulhimi Razak. Serba Dinamik nak buat private placement tapi harga tak naik. Supposedly dia buat private placement, harga takkan naik. Tu you kena faham. Okay, soalan Tuan Zulhimi dia tanya, Serba Dinamik nak buat private placement tapi saham dia, harga dia tak naik. Yelah, selalunya bila syarikat dia buat private placement, dia nak growkan syarikat dia. Okay, ataupun dia nak sustain bisnes dia. Tapi by right, kalau tu sebab dia buat private placement, supaya dia boleh, orang kata dia boleh raise fund, dia boleh dapatkan dana injection kewangan by selling a big part of dia punya saham. Okay, jadi selalunya bila dia nak buat private placement ni, dia akan offer harga lebih murah daripada harga pasaran. Jadi bila dia nak offer dekat private placement harga lebih murah daripada harga pasaran, okay, bila dia untuk lebih rendah daripada harga pasaran, you rasa harga saham tu nak naik ke nak turun? Sebab orang yang dapat di offer ni, private placement di offer ni, dia bukan di offer kat semua orang, dia offer kat certain orang. You nak tak I punya syarikat pada harga sekian-sekian? Dia macam IPO semula lah, tapi untuk orang-orang tertentu saja. You nak tak you beli in bulk? Okay, you ambil I punya saham 5%, I jual you pada harga RM1. You nak jual harga RM1 ke? Sekarang ni didagangkan pada berapa? RM2. Diskaun 50%. Means kalau orang yang dekat luar sana, kita yang tak dapat offer private placement tu, kita dengar, dia orang dapat harga RM1, kita beli RM2 babe. Nak buat apa? Memang private placement selalu by right memang harga akan jatuh dia tak akan naik. Okay, sebab maksudnya dia perlukan injection kewangan, baik untuk sustainkan bisnes dia atau untuk grow bisnes dia. Okay, dia macam tu. Okay, dia macam tu. Private placement, itu cerita juga, itu catalyst juga, itu news yang you kena faham dan macam mana dia effect. Okay,
Kemungkinan yang saya nampak dalam kes Serba Dinamik ni, dia nak sustainkan je lah bisnes dia. Tu sebab dia offer private placement, sebab minyak kan. Dalam kes Rubber Rex, dia cakap dia nak expansion. Tu sebab Rubber Rex buat private placement. Okay. Tapi pada saya, private placement pada pandangan saya lah, private placement ni sebenarnya tak berapa nak bagus. Sebab dia tak ada duit lah maksudnya dia tak ada duit. Baik untuk dia growkan company ke, baik untuk dia nak sustainkan bisnes dia. Dia macam tu. Okay. Maksudnya dia tak ada duit. Alright. Okay. Okay, ni benda ni businessman charge bla bla bla. Ini tak ada. Yang ni ni dapat kontrak 8 Mei malam punya cerita lah. Okay, pukul 11 malam dia dapat kontrak. You boleh baca. Okay. Wow. Okay, you boleh baca yang ni. Okay. You boleh baca yang ni. Ni tak ada apa-apa. Tapi ni dia simplifykan lah apa cerita-cerita yang ada. Alright. Nampak Pegasus Hype berhad dia nak buat apa ni, dia nak bangunkan lagi lah construction apa semua. Alright. Dia macam tu. Okay. Macam tu je. Okay. Macam tu sahaja sebenarnya tuan-tuan puan. Macam mana you nak relatekan catalyst. Sebab tu saya saya kongsikan dulu industri, business models. Sebab bila you faham benda ni, you faham dulu industri, business model, macam mana dia pusingkan duit tu. Bila you dah faham dia punya proses duit tu berpusing, siapa yang menguruskan, maksudnya kalau orang yang menguruskan tu memang super power untuk tai chi pusingkan duit ni, maksudnya bila you tengok news, you faham catalyst, cerita yang ada dekat luar sana, you boleh cuba relate kan. Mamat ni cakap ni, bab-bab ni, mesti boleh dapat ni. Oh, Mamat ni dia baik ni dengan Mamat dalam politician ni. Jadi peluang untuk dia dapat tu lebih baik. Okay. Jadi contoh news yang latest yang saya dapat pasal MyPay lah. MyPay orang dekat belakang ni Sinotop listed tu sebab Sinotop naik mencanak-canak. Okay. Dia nak jadi pesaing kepada MyEG. But then pada pandangan saya, pada sudut pandangan saya, yes, MyPay dia cuba jadi pesaing kepada MyEG, tapi it takes a long time untuk dia compete dengan MyEG. Anyway, MyEG is already established, MyPay dia baru, melainkan dia punya marketing campaign very agresif lah. Okay, sebab so far MyEG sampai hari ni marketing campaign dia berjalan macam biasa. Okay. Dan lagi satu, dia adalah pioneer. Bila you pioneer ni, you ada competitive advantage. Ni nampak cerita pasal MyPay versus MyEG. Okay, MyPay versus MyEG. Nampak tak cerita dia? Cerita dia adalah MyPay versus MyEG. Kan? Ni cerita dia macam mana you boleh relate, you boleh faham. Ni daripada sudut pandangan bisnes. MyPay syarikat baru, MyEG established, dan dia pioneer. MyEG pioneer. Ingat, MyEG pioneer. So bila MyEG pioneer, marketing campaign dia dah berjalan, benda tu dah melekat dalam kepala otak kita. MyPay baru nak masuk, Sinotop backup dekat belakang. Okay, fine, Sinotop backup dekat belakang. But then you kena tahu, untuk you nak lawan dengan orang yang memang dah lebih lama dalam industri, it takes bukanlah it takes a miracle, it takes a lot of hard work, a lot of benda untuk you make sure, untuk you persuade orang tukar dari MyEG kepada MyPay. Okay, tu cara dia. Tapi kalau MyPay announce dia punya service charge dia lebih rendah, maksudnya kasar pula bunyi dia, maksudnya it's not a good business model. Okay, kalau MyPay dia offer service charge lebih murah daripada MyEG, yes, orang semua akan pergi MyPay, but then it is not a good business model. Sebab apa it is not a good business model? You kena faham ni, once you start murah, you tak boleh naikkan harga. You akan dicop, muka chop you dekat situ. You nak barang murah, you beli dekat dia. Means bila you cuba jual barang mahal, you tak boleh jual barang mahal. So
So let's say MyPay start off dengan dia cakap okay, service charge dia lebih murah daripada MyEG. Fine, semua orang bertukar. But suddenly tiba-tiba MyPay push up, tolak naik dia punya service charge after 1 year sebab orang kata income sangat-sangat menggalakkan. Automatically orang cakap baik pergi MyEG, at least MyEG establish, engkau baru setahun. Lepas tu engkau punya server jam, ramai sangat orang nak masuk apa semua. Nampak tak? So this is the benda-benda yang bakal berlaku lah, yang you boleh nampak, you boleh predict. Okay, and then you have to spend a lot of money untuk take down MyEG in terms of marketing. Aku dah cerita pasal business, babe. Yelah, sebab you business owner. Ni cerita pasal MyEG dengan MyPay. So you need a lot of marketing campaign lah. MyEG kat TV tak pernah kat TV, dekat radio sentiasa ada iklan MyEG kalau you perasan. Ataupun you dah tak perasan sebab you dah lali. Maksud kalau you dah lali tu maksud dah melekat dalam kepala otak you. Itu marketing. Sebab dia nak melekatkan dalam subconscious mind you. You nak renew rock tag MyEG lah. Dia macam tu. Alright? Sama lah dengan MyEG. Okay? Jadi banyak yang backup dekat belakang MyPay ni sebab nak bersaing dengan MyEG. But it takes banyak-banyak perkara lah. Kita ambil contoh mudah lah. Kalau saya sebut ubat gigi jenama apa yang first lalu dekat kepala otak you? Definitely Colgate, sebab Colgate adalah pioneer. Okay? Sebab dia pioneer. Ini specialnya bila you jadi pioneer, when you are the first one. Contoh Colgate, apa lagi yang biasa? Instant noodles banyak dekat luar sana. Okay? Tapi bila orang cakap apa, tolong pergi beli Maggi, dia tak cakap pun, kau tolong pergi beli apa ni, Maggi, yang brand tu. Kau dah sebut Maggi, lepas tu kau sebut brand lain pula. Jadi confuse abang. Okay? Jadi kau nak Maggi ke kau nak yang ni? Nampak tak? Padahal instant noodle je. Kalau you pergi mamak lagi lah best. Maggi goreng satu, you tengok dia keluarkan daripada paket brand Mami. Okay? Jadi bermaksud untuk you jatuhkan, untuk you nak bersaing dengan pioneer ni, okay, abang senior ni, you nak bersaing, memang a bit tough. You need to be slightly different. You kena ubah. Okay, you kena compete dia secara yang berbeza lah. Okay, untuk you nak lawan dengan orang lama, babe. Okay, bukan biasa-biasa. Sama lah juga dengan chocolate malt drink. Kan? Pada chocolate malt drink banyak kat luar sana. Ada Vico lah, ada Ovaltine lah, apa semua. But then, kenapa kita still minum Milo? Sebab Milo pioneer dekat dalam Malaysia untuk chocolate malt punya drink. Sama dengan Pampers. Padahal lampin bayi je. Lampin bayi padahal banyak. Ada Huggies lah, ada ni lah. Pampers tu adalah jenama. Tapi bila kita nak pergi kan, dulu lah waktu saya kecil, waktu adik-adik semua kecil lagi, kalau saya teman ayah saya pergi ni, mak akan pesan, tolong beli Pampers Pampers ni budak ni. Lepas tu bila pergi tengok tak ambil pun brand Pampers, ambil brand lain. Tapi Pampers, sebab Pampers pioneer. Nampak tak? Means sama dengan Clorox lah. You see? You pun boleh cuba relate kan tau. Sama juga dengan case MyEG, MyPay ni. MyEG dia punya marketing tak pernah berhenti. Bila marketing tak pernah berhenti, benda melekat dalam kepala otak tau, subconscious kita. Bila dah melekat dalam subconscious kita, kita akan sebut benda tu. Tu sebab Datuk Vida dia suka buat benda annoying. Kan? Benda tu melekat dalam kepala otak. Macam ulang benda sama, melekat. Last sekali you pun macam tu. Okay? Jadi so sekarang ni untuk MyPay nak compete, dia punya marketing campaign have to be very very aggressive lah. Ini untuk long term. Nampak tak? Ni cerita MyEG, MyPay, tapi cerita pasal sudut pandangan bisnes. Macam mana dia boleh impact kepada MyEG dan memberi impact kepada MyPay dan pemegang-pemegang saham yang invest dekat dalam MyPay ni. Okay? So it takes a lot of aggressive marketing works untuk topple up lawan dengan MyEG. Yes. So interesting lah sebenarnya untuk you tengok. Tapi untuk short term, I don't think MyEG akan tergugat atau terganggu. Untuk short term, untuk jangka masa yang pendek, saya tak rasa MyEG akan tergugat atau terganggu. Okay? Antara sebab dia, yelah dia abang senior, abang lama, orang lama dalam pasaran.
Okay, kau putih kau. Nampak? Trademark dia. Tu marketing lah, okay. Tu sudut, tu bila saya cakap, bila you terlibat saham, you kena view satu benda, satu perkara daripada sudut pandangan seorang business owner. Okay. Sebab dia tak improve. Sama juga dalam kes MyPay dengan MyEG. Kalau MyEG dia tak up dia punya game, okay. Kalau dia tak up dia punya game, dia collapse lah. Okay. Masalah Nokia, ni cerita Nokia pula. Astaghfirullahalazim. Masalah Nokia dia tak nak upgrade. Okay, dia tak nak upgrade business dia, dia tak nak upgrade teknologi dia. Okay, bila tak ada upgrade, bila dia tak upgrade, that's it lah. You're gone lah. Okay, you hilang lah. Macam tu je. So MyEG, bila dia tahu ada pesaing baru nak masuk, MyPay, dan semua orang dalam industri semua bercakap pasal MyPay, you rasa MyEG nak duduk diam ke? Takkan dia tak belajar lesson daripada Nokia punya cerita? Nampak? Sama juga BlackBerry. Okay. BlackBerry at one time selama 2 atau 3 tahun memang meletup gila-gila. Lepas tu senyap. Okay. Maksudnya dia tak berdaya saing. Okay. Dia selesa dekat situ. Kalau MyEG selesa dekat situ, namanya okay. Yes, you kena ada ni lah. Kalau saya sebagai owner MyEG, yang mana dulu adalah saya sebahagian daripada owner MyEG, kalau ada pesaing macam ni masuk AGM, saya cakap, so macam mana you nak up game kan, you nak upkan you punya game, macam mana you nak stay kompetitif? Soalan saya akan muncul macam tu lah. Okay. Kalau saya masuk AGM, so macam mana you nak make sure you are still competitive in the market since MyPay nak masuk? So it's interesting lah to see apakah langkah MyEG. Adakah MyEG akan duduk diam selesa? Kalau dia selesa, dia hilang lah. MyPay listed, boom, gone. Okay, dia macam tu. Kalau MyEG, dia up dia punya game, provide better services, dia up dia punya game, MyPay tak boleh compete. As easy as that. Alright. Tu sudut pandangan bisnes. Tapi untuk short term, we are talking about 1 year. I don't think MyPay will take over MyEG lah within 1 year. Probably in 2-3 years time, kalau MyEG tak improving, but MyPay topple, that's it, gone. Okay. Sama juga case Uber dengan Grab. Kenapa orang prefer Grab dekat Asia Tenggara, dekat Asia lah especially? Kenapa orang prefer Grab daripada Uber? Padahal Uber wujud dulu daripada Grab. Okay, waktu saya belajar dekat UK, Uber dah ada. Memang Uber dah ada masa tu. Saya balik Malaysia masa tu, MyTaxi baru launch. Daripada MyTaxi tu barulah dia jadi Grab. Okay. See? Sebab shareholder dia gila, sama je cerita dia. Banyaklah cerita. So samalah case MyEG, MyPay, itu cerita dia. You have to look something on sebagai daripada sudut pandangan seorang businessman. Itu conclusion dia. Okay. Itu conclusion dia. Maksudnya kita kena nampak benda yang lebih besar. You have to look something bigger picture. Dan daripada besar tu you cuba corong kecilkan dia, jadikan dia triangle terbalik. Benda yang paling besar dekat atas ni kan, benda yang paling besar, you cuba relate kan, sampailah you dapat satu, namanya saham apa yang paling mendapat manfaat daripada benda-benda yang ada sekarang ni. So you have to look everything daripada sudut pandangan business. Itu conclusion dia, catalyst ni. Whatever happens out there, apa peluang yang wujud untuk kita sebagai business owner, sebagai businessman. Kau business apa? Business aku adalah jual beli syarikat. Lagi power bunyi kan. Kau business business apa? Jual beli syarikat. Wow. Okay. Syarikat apa yang kau jual beli? Tu tenaga. Kenapa kau jual tenaga? Chairman baru tak best. Contoh. Okay. Dah kau jual tu, kau beli apa pula? Aku beli Datasonic. Kenapa kau beli Datasonic? Dengar kata IC nak kena tukar. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, you have to think like a businessman. Okay. You have to think like a businessman bila you terlibat dengan saham, supaya you boleh faham dan you boleh rembat peluang yang ada dekat luar sana. Peluang ni muncul. Okay. So itu conclusion dia, penutupan dia. You have to think like a business owner. Macam mana you nak relatekan benda yang ada dekat luar sana.
Alright. So since malam ni kita ada 1, 2, 3 mata, 1, 2, 3, 123 mata. Apa kata kalau you all semua faham, you all semua clear, you all semua jelas cerita-cerita yang apa yang sharing saya pada malam ni, okay, apa kata you tekan thumbs up, you tekan heart tu sekali. Kasih nampak meriah sikit. Okay, kalau you nak gelak lah sekali. Okay, memang memang ni lah, memang macam talk show lah. Macam wife saya cakap lah, dah macam talk show dah. Tak pernah miss 9:30 malam mesti nak duduk depan PC tu. Dah macam talk show betul lah. Pasang lampu, kan, kamera, wow. Nasib baik kamera aku pasang 1 je. Kalau training hoki sampai 3 kamera pasang, nak tunjuk angle lain. Okay, tapi sebab saham kalau pasang 3-4 angle kau berpusing-pusing nanti kan. Kau pula tak selesa. Jadi pasang 1 kamera, kita relax. Okay, nanti lah InsyaAllah ada rezeki kita buat show, talk show, siap ada orang main muzik di belakang. Okay, so tekan like, tekan heart tu banyak-banyak. Okay, dan harapnya you all boleh share lah page ataupun group ni lah. Especially page tak payah share pun tak apa, you share group ni dekat kawan-kawan you all. Dia cakap, weh, masuklah group ni weh, dia memang ajar percumanya pasal saham. Okay, tapi kau kena relax lah, bertenang. Dia cakap satu-satu. Okay, aku dah follow dia sebulan, tahu baru masuk episod 8. Dengar macam, kau dah pernah duduk dengan dia sebulan tapi baru episod 8. Seminggu sekali ke apa dia punya episod? Tak. Okay, saya akan live setiap malam. Okay, saya akan cuba mendedikasikan, jika diberi kekuatan, diberi kesempatan, saya akan live setiap malam jam 9:30 malam. Okay, lepas raya nanti pukul 9 malam pula baru saya live. Okay, jadi ajak kawan-kawan semua untuk join grup ni percuma, dan you memang boleh belajar saham pun. Okay, kita belajar santai-santai, relax. Okay, kalau you dah teradvance, anggaplah ini sebagai platform untuk you review balik betul tak pemahaman you all. Okay, so share je lah grup ni you share tak apa. Okay, dan saya faham ramai yang anak-anak you all, okay, kalau you ada anak kan, yang dah agak senior ni, yang anak-anak dia baru masuk universiti apa, tapi you nak mereka belajar saham. Dan saya difahamkan, bukan difahamkan, memang saya faham pun, diorang ni sebenarnya tak aktif di Facebook. Okay, dan sekarang ni tim saya tengah siapkan, bukanlah siapkan YouTube channel dah ada, cuma dia tengah sunting balik video-video kita ni, yang mana kita akan buat dekat YouTube pun. Video-video yang kita record ni kita akan naikkan juga dekat YouTube. Okay, tapi inilah tengah sunting lah, tengah potong bahagian yang tut kan. Jadi dia akan sunting, kita akan letak kat YouTube lah. Dan tim saya juga tengah study macam mana nak buat multicast lah. Maksudnya record satu kamera, masuk satu sistem, dia broadcast live dekat dalam grup ni dan juga dekat YouTube nanti. Jadi multicast lah. Alright. Jadi itu arah tuju dia. Okay, so ini untuk tackle sebenarnya semua golongan. Okay, so ajaklah kawan-kawan you ke anak-anak you semua join grup ni. Okay, cuma yang dekat YouTube tak sedetail macam ni lah. Okay, jadi itu cerita dia. Ajak kawan-kawan yang ada dekat luar sana, join. Sepupu sepapat, adik ipar, semua, join grup ni. Kau nak belajar saham kan, tak ada modal yang besar kan, join. Dia ajar percuma. Kau tengok macam ni, macam saya ajar semalam, you tengok ni episod-episod dia ni. Kau tekan. Ini season 1. Season 1 dia ada 5 episod je. Ni season 2 dia. Season 2 dia ada 5 episod juga. Season 3. Ni season 3. Kau tekan. Kan saya dah tunjuk semalam kan. Sikit lagi, kalau pecah 1-3 memang breakout lah. Okay, tapi sebab dah hujung kan, saya tak rasa breakout lah malam ni. Jadi ajak lagi kawan-kawan supaya lebih breakout. Okay. Okay, saya punya aim sebenarnya
sampai masa at least ada 1,000 orang view bila setiap kali saya live. Tu saya punya aim lah. Okay, at least setiap malam ada 1,000 orang yang dedicate macam you all, yang memang tak pernah miss, macam Tuan Farhan, student masterclass so far tak pernah miss lah saya tengok. Okay, Tuan Zakir yang tak pernah miss, lepas tu tuan yang nama dia panjang ni, Muhammad Najib, nasib baik boleh baca sampai Muhammad Najib, yang belakang tu tak boleh baca dah. Macam Tuan Najib ni pun, okay, Tuan Azri sebab dia student masterclass so far dia memang tak pernah miss. Jadi yelah, ramai yang jarang-jarang lah nak miss. Okay, jadi saya punya aim adalah at least 1,000 orang yang dedicated, memang follow saya punya live setiap malam without miss. Walaupun topik tu saya dah sentuh, tapi you still dengar, dengan sebab tujuan niat you untuk revision. Anyway, percuma. Okay, live ni memang percuma. Alright, tak ada, saya tak charge apa-apa lah. Memang ni je saya nak bagi je. Alright, jadi ajak lagi kawan-kawan supaya kita break up numbers tu. Dan okay, historical high yang saya target adalah 1,000 lah setiap malam. Okay, kalau boleh konsisten 1,000 tu, Masya Allah. Cik Puan Hana pun daripada yang awal, antara terawal juga yang follow. Okay, daripada color kuning kan, tulisan kat bawah ni, color kuning emas, sekarang dah tukar oren, nampak lebih lebih funky kan. Jadi yes, thank you Cik Puan Hana pun memang setia lama. Okay, sebab malam ni saya nampak 1-2 komen je, itu yang tak terlintas dia. Tapi Cik Puan Hana pun antara yang lama lah, memang so far saya tengok dia tak pernah miss, dan dia punya komen pun memang very ni lah. Okay, kalau bila saya minta cakap, okay, cuba sharekan apa you belajar malam ni, dia punya point komen tu paling padu lah. Okay, you boleh ambil dia punya komen tu jadikan nota. Memang power lah. Okay, ada yang tanya pasal masterclass untuk semester ni pendaftaran dah tutup. Kau dengar, semester babe. Okay, so pengambilan baru okay, jadi pengambilan baru tuan-tuan dan puan untuk student masterclass adalah pada bulan 1 nanti. Okay, tempat adalah Terhad. Okay, sebab aku nak kena pantau semua babe. Letih jugalah. Wife dia cakap nampak makin letih dia pantau. Yes, memang letih, tapi dia puas hati tau bila minggu pertama student masterclass semua buat untung babe. Masa macam wow, yang lagi best, dia orang buat untung lagi power daripada saya kan. Sebab saya sibuk bekerja sana sini kan, dia orang duduk kat rumah je kan. Saya cakap saham ni power lah, kita orang dah beli dah. Berapa beli? 46 sen. Saya masuk dekat 49 sen. Nampak? Dia dah boleh check out tau. Jadi benda tu yang menarik lah sebenarnya. Okay, walaupun penat, dia jadi macam happy bila tengok benda tu. Dan semalam dia orang submit dia orang punya masterclass ni memang very detail lah. Okay, untuk pendaftaran semester ni dah ditutup, dah tak ada pengambilan baru. Pengambilan baru nanti akan dibuka pada bulan 11 atau bulan 10 nanti untuk tahun 2021. Okay, okay, yang itu masterclass. Okay, program tu memang setahun. Memang everyday you akan tengok muka ni you akan tengok setiap hari sampai naik jemu. Okay, harapnya tak jemu tengok. Memang sekarang ni you tengok, memang you dah tengok hari-hari kan, satu hari sejam. Diorang akan jumpa saya sehari 4 kali. Okay, sehari 4 kali. Pagi tadi pun kelas dah dengan diorang. Saya buat kelas, lepas tu saya meeting. Okay, sekejap. Kita break 1 jam, saya ada meeting sekejap. Nanti kita sambung kelas. So break 1 jam, kelas balik sambung lepas tu babe. Jadi itu program masterclass tuan-tuan dan puan. Okay, macam mana nak join, nanti pendaftaran akan dibuka pada bulan 10 nanti. Yes, kelas online, totally 100% online. Bermaksud di mana saja anda berada, baik dekat, saya difahamkan dalam grup ni ada yang daripada South Africa, ada bukanlah dari South Africa, maksudnya dia bekerja dekat South Africa, ada yang bekerja dekat Dubai, ada yang bekerja dekat merata-rata Abu Dhabi pun ada dalam grup ni. Okay, jadi dia memang 100% online. Dan the best part is you tak perlu bayar sekali pendaftaran macam you masuk universiti atau college. Setiap semester kena bayar 1,000 lebih yuran untuk 1 sem. Kalau you masuk swasta, 1 sem 5,000. You tak perlu. Ni you boleh bayar ansuran. Maksudnya you ambil package bayaran bulanan. Itu masterclass punya program. Dan dia sangat-sangat affordable lah. Okay, kalau you compare, you totalkan semua kelas ni, you pecah-pecahkan apa yang I ajar dalam masterclass, you ambil kelas macam a la carte kan dekat luar sana, you akan rasa macam masterclass ni murah gila sebenarnya. Okay,
You just imagine dah 4 kali kelas rasanya. 4 kali kami kelas dalam Investor Master Class, sebab dia start itu 1 Mei. 4 kali kelas baru habis chapter 2, chapter 3 kan. Baru habis 3 chapter. 4 kali kelas baru habis 3 chapter. Banyak lagi chapter tak cover. Okay. Jadi yelah, kita akan ambil mengikut semester lah. Sebab kita nak detail, nak tengok pantau you dengan lebih detail. Maksudnya you buat salah memang kena sebab piam. Okay. So itulah masterclass punya program. Okay. Memang sepanjang tahun. Untuk tahun ni 8 bulan je. So 8 bulan lah. So next year kita buat setahun. Okay. Pengambilan memang time tu lah. So saya tak nak jual kelas pun sebenarnya. Okay. So kalau nak tahu pasal masterclass, follow lah rapat. Bila-bila masa saja saya akan announce pendaftaran baru akan dibuka. Okay. Syarat-syarat kalau you nak masuk masterclass. Okay. Syarat-syarat saya bagi tahu lah siap-siap untuk you prepare kan. At least you ada ample time untuk preparation. Syarat pertama bila you nak masuk masterclass, you mesti ada CDS account. Syarat pertama, CDS account. Syarat kedua, dalam CDS account mesti ada 5,000. Minimum 5,000. Okay. Syarat ketiga, you tak boleh keluarkan langsung duit 5,000 tu. Maksudnya sepanjang program setahun tu, modal you 5,000, you jangan keluarkan duit langsung. Walaupun saya tahu tu duit you. Okay. Sebab saya nak bagi you rasa, feel duit dalam account you ada banyak. Okay. Okay. Itu syarat ketiga. Duit dalam CDS tak boleh keluar langsung. Maksudnya emergency apa ke, supposedly duit ini bukan duit emergency you. Ini adalah duit lebihan you. Itu sebab tak boleh keluarkan langsung. Itu syarat ketiga. Syarat keempat. Okay, syarat keempat. Syarat keempat, you memang kena commit lah. 1 whole year you kena commit all the way. Okay. Kenalah hadap. Kalau you miss, okay, kalau you miss session tu tak apa. Video tu macam mana saya buat dalam ni, saya susun ikut ni. Tapi diorang lagi banyak lah video dia. Okay. Lagi banyak video, lagi banyak nota. Dalam tu dah macam library dah dalam group tu. Nota banyak gila. Padahal student 40 orang je, tapi nota gila banyak habis. Kadang-kadang sampai pukul 2 pagi baru habis baca nota-nota diorang ni. That is the good part. Okay. So itu syarat yang keempat. You have to be very committed. Okay. Syarat yang kelima, apa lagi syarat dia? Syarat yang kelima, syarat kelima, yuran lah. Okay. Yuran dia adalah RM500 sebulan dan pendaftaran kali pertama hanyalah RM1,000. Maksudnya, okay, maksudnya you nak daftar, you bayar RM1,000. Lepas tu bulan-bulan berikutnya, okay, RM1,000 campur RM500 lah untuk first month. So pendaftaran RM1,000, RM500 bulan pertama. Dan bulan-bulan berikutnya hanyalah RM500 sebulan. Okay, RM500 sebulan kali dengan 12, you dapat berapa? RM6,000. RM6,000 campur dengan RM1,000, you bayar pendaftaran RM7,000. Okay. So total RM7,000. Nampak komen-komen student? Aku tak suruh dia jual, dia tolong jual. Okay, tak, ini memang feedback, memang apa yang saya buat. Okay. Yes, first thing first. Okay. First thing first, you just imagine 8 jam pertama kau belajar adalah mindset sahaja. Yang mana kalau you pergi kelas dekat luar sana, kan, mindset ni 2 jam je. Ataupun ada certain kelas yang tak ada mindset langsung. Okay. Ini you just imagine duduk 8 jam pertama, mindset sahaja kena tekan, kena lanyak. Okay. So memang hardcore lah. Okay. Sebab benda tu yang penting. Okay. Jadi itulah dia. You boleh tengok lah feedback diorang ni. Diorang cakap masuk masterclass is all about mental. Dia ubah cara berfikir apa semua kan. Dan memang course dia memang berbaloi lah. Okay. Nak renew tak ada masalah. Okay. Kalau yang student investor masterclass sekarang kan, saya tak galakkan renew, kita upgrade sebab duit modal you dah banyak. Okay, nak melayan you dah lain dah ni. Okay, sebab modal you nanti dah berkembang banyak, cerita dia lain. Okay. Bukan setakat 7M je, macam-macam M ada.
Okay. Nampak? Nampak? Dia orang dah tahu dah. Bila mindset dia dah betul, dia rasa macam, senang gila babe saham ni. Tu sebab 8 jam saja bercakap pasal mindset babe. You just imagine, dia boleh cakap, hari ni dah cukup lah target aku sebulan. Sebelum ni hari-hari sibuk nak cari. Nampak? Nampak sih? Memang best lah sebenarnya. Okay, masa kelas. Tapi saya sebagai tenaga pengajar memang penat lah. Macam pagi, lepas tu masuk kerja kan. Lepas tu tengah hari, lepas. Ada juga yang kadang-kadang saya terlepas live sebab tengah meeting kan. Kadang-kadang ni kan depan kan, bila nak habis meeting ni, aku nak live ni dengan student ni. Okay. So untuk registration, yes, kita akan buka nanti bulan 10. Harap bertenang lah So tempat adalah Terhad. Boleh tanya dia orang. Memang ngam-ngam 40 student je. 40 campur 1 lah adik saya dekat dalam tu. Sebab memang first asal masterclass ni sebenarnya untuk adik saya. Saya nak train adik saya. Jadi tu sebab saya buat. Alang-alang nak train adik saya ajaklah kawan-kawan lain. Jadi kita trade sama-sama, belajar sama-sama. 40 orang. Jadi dapatlah 40 orang tambah 1 adik saya. Jadi ada 41 orang. Memang ngam-ngam je. Homework pun memang semua submit lah. So far tak pernah, tak ada siapa lagi yang miss homework. Cuma lambat submission je. Okay. Ada homework semua babe. Homework you sendiri yang buat. Betul salah tu, ni cikgu yang tanda. Okay. Kalau ada salah, I tak tanda, I video call terus. Okay. Kelas bila hari cuti sahaja. The best part, bila hari cuti je kan, kelas jalan. Tu yang paling best. Everyday bukan kelas. Everyday macam ni lah, kita sembang-sembang macam ni. Kelas bila ada cuti je. Cuti baru kelas. Contoh, kelas sebelum ni hari Khamis, sebab Khamis cuti kan. Hari Khamis cuti. Tu kelas. Hari Sabtu pagi tadi kelas. Hari lain dia macam sembang je, macam follow up je. Korang macam mana, sihat ke, saham korang okey? Dia macam tu je waktu lain. Okay. Okay. So dia macam tu lah. Isnin ni cuti, ada kelas tak? Sabarlah, nanti kita announce lah dalam grup kita. Okay, nak tengok homework you dulu ni, tak habis tanda lagi ni. Okay. Jadi yes, masterclass memang ni lah, memang very detail. So siapa nak daftar, harap boleh bersabar. Okay. Yes, maksudnya weekend and public holiday kita punya kelas. Memang best lah babe. Okay. Bila-bila masa nak kelas, public holiday ni, korang ada cuti tak? Tak ada cuti mana-mana kan? Kita buat kelas online. Nampak? Maksudnya kalau you, let's say lah, tahun depan semua dah normal balik kan, even better than keadaan yang previously. When everything gets better, let's say you pergi cuti public holiday kan, bawa anak pergi pantai ke mana-mana kan, belajar online babe. Anak tengah mandi kat swimming pool, you boleh duduk sandar macam ni kan, sambil tengok belajar. You see? Nampak tak? So memang macam tu je lah. Okay. Jadi kalau cuti hari Ahad, don't worry, sebab di dalam tu memang macam library. You terlepas, you boleh tengok live, you boleh tengok nota. Okay, dan you dapat buku setebal 130 muka surat punya handbook. Okay, buku tu pun sebenarnya itu pun dah pendek-pendek kan tau. Dah potong-potong. Okay. Jadi next semester saya akan buka lah. Dan tempat memang sangat-sangat terhad. Siapa cepat dia dapat. Okay, siapa cepat maksudnya siapa cepat bayar dan cukup syarat tu, dia dapat lah masuk. Okay. This is elite college babe. Macam college elite sangat. Ada tempat terhad lah. Ada kriteria lah. Okay. Tuan Idris lagi sempoi. Dia masuk kelas duduk atas katil. Okay. See? Dan dia sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Maksudnya kalau you newbie, even yang masuk kelas tak ada CDS lagi pun ada 3-4 orang masuk kelas tak ada CDS. CDS tak ready lagi, but you learn from it. Dan kita akan guide macam mana you nak buka CDS apa semua. Anyway you dapat dah pun dekat sini. Cuma tak kena lanyak macam dia lah. Macam you dekat sini mindset 1 episod, dia 8 jam pasal mindset saja. Okay. So yes, tu cerita nantilah bulan 10. Tapi you nak ready, you ready lah. So total you kena ready dalam 7,000 untuk you bayar kelas, 5,000 untuk modal. So total you kena ada 12,000. You kena standby. Okay. Jadi itu saja sharing daripada saya malam ni. Okay.
Jadi itu saja daripada saya pada malam ni. You masuk kelas tak ada paper trail, you kena submit you punya transaction. Kan you dalam you punya account CDS, kan you boleh download you punya transaction PDF punya form tu kan. You kena download tu, you kena submit dekat saya setiap minggu. Nampak? Engkau rugi je, kau tunggu ada call. Kenapa engkau rugi? Kenapa engkau beli saham? Kenapa engkau tak keluar? Dan banyak-banyak lagi soalan. Okey? Grad kita tak ada buat combo lah. Combo kita atas talian je. Okey? Tak ada combo. Jadi dia macam tu saja. Okey? Nantilah tahun depan lah. Tunggulah bulan 10 nanti saya buka. Tu masterclass punya program. Okey? Itu saja daripada saya malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok pukul 9.30 malam juga. Itu saja daripada saya. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi esok 9.30 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.